الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan keluar daripada kata mungkin dua perkara. Pertama, wujud yang wajib, dan yaitu wujud zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Baik. Dan keluar daripada kata mungkin dua perkara. Pertama, wujud yang wajib, atau kita kata wajibul wujud. Wajibul wujud siapa dia? Dan yaitu wujud zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Artinya yang wajib wujud itu adalah dua. Pertama zat, yang kedua sifat. Baik. Zat itu yang wujud, iaitu dipanggil wujudi, sesuatu yang wujud. Yang wujud itu sah dilihat dengan mata kepala. Jadi sah melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak, kerana Allah itu wujudi, Allah itu bersifat wujud. Dan demikian juga sifatnya, yakni sifat ma'ani Allah Ta'ala, itu pun sifat yang wujudi. Jadi sifat wujudi artinya sifat ma'ani itu dapat dilihat di akhirat besok apabila Allah bukakan hijab. Baik. Maka dua perkara yang wujudi ini adalah yang wajibul wujud. Maknanya wajib ada. Artinya mustahil tidak dapat diterima akal zat dan sifat Allah Ta'ala itu tidak wujud. Baik. Oleh kerana wajibnya wujud, mustahilnya tidak wujud, maka tidak dita'alluq. Dalam kitab berkata maka dita'alluq. Kita ubah di situ, maka tiada ta'alluq. Itu dia tertinggal mungkin. Ya, kerana dia wajib wujud. Bila dia wajib wujud, maka kudrat iradat dia berta'alluq untuk mengadakan. Itu mustahil. Mengadakan zat Allah yang sudah ada, itu mustahil. Mengadakan sifat wujudi, sifat ma'ani yang sudah pun wujud, itu juga mustahil. Meniadakan zat Allah Ta'ala dan sifat yang wujudi, yakni sifat ma'ani, juga mustahil. Oleh kerana itu tidak dita'alluq oleh kudrat dan iradat akan keduanya, yakni zat dan sifat Allah yang wujudi. Baik. Kalau begitu, beza apa dengan mungkin? Mungkin itu artinya sesuatu yang harus ada, harus tak ada. Atau mudah bahasanya makhluk, iaitu diciptakan. Maka sesuatu yang diciptakan artinya sebelum itu tak ada langsung. Sesuatu yang ditiadakan itu maknanya sebelum itu ada, setelah itu ditiadakan langsung. Maka itu mungkin. Jadi zat dan sifat Allah ini tak ada istilahnya dulu tak ada, sekarang ada, atau sekarang ada, nanti tak ada. Oleh kerana itu
mentiadakan dan mengadakan itu dengan sifat kudrat iradat Allah Ta'ala. Maka yang dita'alluq pada sifat kudrat dan iradat cuma perkara, mungkin perkara yang harus wujudnya, atau kita kata yang jaizul wujud. Jaizul wujud artinya harus wujud. Lawannya wajibul wujud atau wajib wujud. Maka yang wajibul wujud itu adalah zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Maka adanya dia wajib, tiadanya dia mustahil. Maka tidak dita'alluq oleh kudrat iradat untuk mengadakan atau meniadakan kedua-duanya. Maka tidak termasuk pada ta'alluq kudrat dan iradat Allah Ta'ala pada mengadakan zat dan sifat dan pada mentiadakan zat dan sifat Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, zat dan sifat Allah Ta'ala yang wajibul wujud itu bukanlah perkara mungkin nama dia. Baik, itu yang pertama. Kedua, yang bukan mungkin, mustahil. Maknanya mustahil apa dia? Mustahil wujudnya. Mustahil wujud, tidak dapat diterima akal akan adanya. Maka adanya itu mustahil. Baik, tiadanya itu wajib. Tiadanya menjadi wajib, adanya mustahil. Contoh, mustahil ini maknanya tiadanya adalah wajib, adanya dia adalah mustahil. Contoh, seperti syarik, bukan syirik, syarik. Syarik maknanya sekutu, rakan, sekutu bagi Allah Ta'ala, yaitu yang sebanding dengan Allah, bersekutu pada zat ke, bersekutu pada sifat ke, ya. Maknanya ada satu zat lain yang wajibul wujud, yang wajib adanya, mustahil tiadanya, bersifat dengan kesempurnaan seperti Allah Ta'ala. Itu nama syarik. Wujudnya yang seperti itu, bagaimana kita nak hukumkan? Mustahil adanya, wajib tiadanya. Maknanya sekutu Allah itu mustahil adanya dan wajib tiadanya. Baik, bagi Allah Ta'ala. Maka kerana itu, kerana apa? Kerana dia mustahil ada dan wajib tidak ada, maka tiada ta'alluq oleh sifat kudrat dan iradat akan barang yang mustahil itu, yaitu adanya sekutu bagi Allah. Kalau seandainya kita mengatakan sekutu bagi Allah itu boleh diadakan dengan sifat kudrat dan iradat, berarti sekutu bagi Allah itu bukan lagi perkara mustahil. Dia menjadi perkara harus. Kalau seseorang mengiktikadkan boleh atau tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah, kalau dia berpegang kudrat iradat berta'alluq dengan perkara mustahil, maka dia akan kata boleh jadi kalau Allah mengkehendaki. Boleh atau tidak Allah menjadikan isteri dan anak pinaknya? Jawabnya boleh kalau dia mengkehendaki. Itu kalau seandainya kita tidak mengatakan kudrat iradat itu tidak berta'alluq dengan perkara yang mustahil, kerana ta'rifan daripada mustahil itu adalah wajib tiadanya dan mustahil adanya. Kalau boleh menjadi ada, itu bukan makna mustahil, itu maknanya harus. Kalau maknanya harus, bagaimana kita mengatakan boleh jadi ada Tuhan lain selain daripada Allah? Maka tak kenalah dengan apa yang kita cakap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang esa la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, kerana mustahil. Kalau kita kata boleh jadi, maknanya berlawanan dengan apa yang kita iktikadkan. Baik, maka kerana itu
mustahil itu bukan perkara mungkin, maka dia tidak dita'alluq, tidak menjadi ruang lingkup kerja kudrat untuk mengadakan kerja iradat untuk menentukan apa yang ditentukan, menentukan wujud atau tidaknya, menentukan lelaki atau perempuannya, menentukan tinggi atau rendahnya. Itu kan semua sifat makhluk. Allah tidak ada istilah tinggi rendah, besar kecil, lelaki perempuan, tak ada. Oleh kerana itu dikatakan bahawa Allah itu yang mukhalafah lil hawadis, maka mustahil bersifat dengan sifat yang mustahil, maka mustahil bagi Allah dirinya boleh binasa, mustahil pula ada sekutu bagi Allah, maka itu tidak dita'alluq oleh sifat kudrat dan iradat Allah. Maka oleh kerana itu perkara mustahil, yang mustahil ada itu, maka dinamakan sebagai bukan perkara mungkin, tidak termasuk perkara mungkin. Baik. Kemudian maka tiada ta'alluq oleh sifat kudrat dan sifat iradat. Makna kudrat mengadakan atau mentiadakan, iradat menentukan akan barang yang mustahil itu, yakni syarik bagi Allah Ta'ala, maka pasti tak akan jadi sama sekali. Baik. Lagi, masuk jisim yang besar di dalam lubang yang sempit. Contoh, seperti masuk bumi di dalam lubang jarum serta kekal keduanya. Baik, contoh yang kedua, yang ini dia kata mustahil akal, bukan mustahil adat. Masuk jisim yang besar di dalam, jisim makna benda, masuk benda yang besar di dalam lubang yang sempit. Lubang itu kecil, benda dia besar. Contoh, seperti masuk bumi yang kita duduk ini di dalam lubang jarum serta kekal keduanya, yakni kekal saiz kedua-duanya. Maknanya kekal bumi sebesar ini dan kekallah jarum sekecil itu. Tetapi kalau lubang jarum dibesarkan dan bumi dikecilkan, maka tidak mustahil masuk ke dalam lubang jarum. Baik. Ini soalan iblis kepada Nabi Idris alaihi salam. Bagaimana bumi ini boleh tak dimasukkan dalam lubang jarum? Dia kata boleh, mai tengok cara nak masuk sini. Dia dekat, maka dicucuknya mata iblis. Dah buta sebelah mata kawan. Baik. Kerana nak cerita benda mustahil dan barang sebagainya dan contoh-contoh yang lain. Baik. Maka iaitu mustahil pada akal. Ini adalah perkara yang mustahil pada akal, bukan pada adat, bukan pada syarak. Baik. Maka iaitu mustahil pada akal kita, seperti mustahil pada akal, bukan pada adat, bukan pada adat. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Azim. Dia kata Quranul Azim. Ini bahasa Melayu lah, ya. Kalau yang betul grammar dia Al-Quranul Azim, ada alif lam di pangkalnya. Baik, tapi tak apa, Quranul Azim kerana dia meraihkan bahasa bukan orang Arab yang membaca. La yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa la yadkhuluna al-jannata, dan orang-orang musyrik itu la yadkhuluna, tidak akan masuk mereka itu al-jannata, akan syurga Tuhan. Habis itu sampai bila? Hatta, sehingga yalijal jamal, sehingga masuklah masuklah unta fi sammil khiyat, di dalam lubang jarum yang sempit. Dia kata makna apa tu? Kekalkan saiz unta, kekalkan saiz jarum, maka apakah mungkin
unta yang sebesar itu disumbat dalam lubang jarum tersebut. Tak mungkin. Maka mustahil. Oleh kerana itu, kalau mustahil unta sebesar itu masuk dalam lubang jarum yang sangat kecil, demikianlah mustahilnya orang-orang kafir dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Itu mustahil. Baik. Yakni artinya tiada masuk orang yang kafir sekali-kali dalam syurga hingga masuk tubuh unta di dalam lubang jarum yang kecil. Itu mustahil, takkan dapat sama sekali. Itu mustahil akal dia. Maka masuk tubuh unta dalam lubang jarum yang kecil serta luasnya itu, maksudnya luasnya seperti itu, masih kecil lah maksud dia, mustahil pada akal kita, tak dapat kita terima. Mustahil pada akal, sama sekali tidak akan terjadi kalau saiznya sebesar itu. Baik. Dan iaitu mustahil wujudnya, dan masuk, maknanya mustahil wujudnya situasi yang seperti itu, kemasukan unta lubang jarum yang kecil, dan masuk orang kafir di dalam syurga itu setengah daripada mungkin alimallahu annahu la yujad pada hukum syarak. Baik. Maka dia kata, dan masuk orang kafir, orang yang tidak beriman ke dalam syurga. Kerana janji Allah, semua orang kafir kalau tak Islam pasti akan ke neraka. Ada satu ayat Quran yang menyebutkan, dia kata, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Allah akan adalla a'malahum, Allah sesatkan dia. Maknanya Allah hapuskan amalan dia. Bagaimana Allah menghapuskan amalan dia? Walaupun dia orang yang baik, orang kafir. Ada orang kafir yang baik, kalau dia menolong orang secara ikhlas, apa yang dia dapat? Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir dia, dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan, seandainya seorang itu kafir, kemudian dia melakukan kebaikan semasa hidup banyak, dalam keadaan tidak mencari nama, buat kerja ikhlas lillahi ta'ala, Allah tidak pernah mensia-siakan. Bagaimana? Allah bagi dia peluang, iaitu Allah kasih dia kesenangan semasa hidup. Kemungkinan kesenangan hartanya atau kesihatan tubuh badannya, badan tak pernah sakit, sehat senantiasa, atau hartanya banyak, Allah kasih semasa dia hidup, dibalas segala kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat. Tapi orang Islam yang baik, Allah Ta'ala duga semasa dia hidup, diduga dengan pelbagai dugaan yang sakit, yang perit, yang stres, yang menjadi tekanan dalam hidup dia, tetapi dia sabar. Jadi itu sebenarnya Allah membalas segala dosa yang pernah dia lakukan. Dan nanti yang tinggal pada diri dia ialah kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat. Jadi bila dia meninggal dunia, Allah Ta'ala sudah membalas kejahatan dia, cuma yang tinggal adalah kebaikan-kebaikan yang akan Allah ganjarkan di akhirat kelak. Dan mukaddimahnya Allah tunjuk semasa dalam alam barzakh. Karena alam barzakh itu adalah mukaddimah kepada alam akhirat. Jadi walaupun dia kafir dan dia baik, Allah tetap akan masukkan ke dalam neraka. Baik. Dan Allah bayangkan, begitu punya mustahil orang kafir akan masuk ke dalam syurga, seperti mana seekor unta
yang besar, lubang jarum yang sangat kecil, maka mustahil pada akal manusia nak sumbatkan seekor unta dalam lubang jarum. Demikianlah mustahilnya orang kafir itu Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Baik, maka beruntunglah orang yang beragama Islam walaupun tidak beramal dan beribadah, tapi iman itulah yang menjadi pasport dia untuk masuk ke syurga Allah, sekalipun diseksa dalam api neraka atau diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Itu sabit dalam hadis, walau banyak dosanya tapi dia beriman, Allah Ta'ala boleh memasukkan dalam syurga tanpa membalas kejahatan dia. Insya'a afahu wa insya'a azabahu. Allah mengkehendaki mengampunkan, maka diampunkan dosa. Allah Ta'ala mengkehendaki membalas, maka dibalas segala kejahatan. Tapi orang kafir tak termasuk, semua dihumban dalam neraka. Baik. Dan masuk orang kafir dalam syurga itu setengah daripada perkara mungkin. Perkara mungkin, alimallahu annahu la yujad, atau ilmullahi annahu la yujad pada hukum syarak. Maknanya ilmullahi atau alimallahu. Jadi ilmullahi maknanya pengetahuan milik Allah, pengetahuan yang ada pada Allah. Annahu la yujad, bahawasanya perkara mungkin itu la yujad, tidak ada sama sekali. Walaupun Allah boleh memasukkan orang kafir ke dalam syurga, orang saleh ke dalam neraka, boleh. Sebab syurga itu hak Allah Ta'ala, neraka itu hak Allah Ta'ala. Dah, kat rumah kita sendirilah, kita nak pakai selipar dalam rumah kita pun boleh, nak buka selipar pun boleh, sebab itu rumah kita. Kalau datang ke rumah saya alaulah keluar, pakai selipar dalam rumah saya tak boleh. Tetapi kalau saya sendiri yang pakai selipar dalam rumah saya, suka saya lah, sebab rumah saya sendiri. Parking kereta sekadar dekat garaj. Kalau rumah sendiri, dekat ruang tamu pun boleh. Sebab rumah sendiri. Sekarang ni Allah menciptakan kita, Allah menciptakan syurga neraka, milik ketiga-tiga tu Allah Ta'ala punya. Ditinjau pada sudut pemilikan Allah, Allah boleh tukar orang Islam masuk neraka, orang kafir masuk syurga, boleh. Ditinjau satu sudut yang lain, janji Allah, Allah tak pernah mungkir janji. Maka oleh kerana itu Allah akan masukkan orang kafir ke dalam nerakanya. Ini adalah sebahagian daripada ilmu Allah yang Allah ketahui bahawasanya orang kafir itu akan ke neraka, bukan ke syurga. Itu dia kata ilmullahi annahu la yujad, bahawasanya perkara itu tidak akan terjadi sama sekali, iaitu orang kafir masuk ke dalam syurga. Pada hukum syarak, iaitu pada hukum syarak, mustahil. Pada syarak juga mustahil, kerana terkait dengan firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala itu sama sekali tidak pernah mungkir janji dia. Baik, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka Allah Ta'ala. Ini Allah yang sebut demikian. Pastinya tidak akan sama sekali terjadi kebalikan atau sebaliknya daripada apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Itu dia kata dari setengah daripada mungkin, ilmullah atau alimallahu annahu la yujad pada hukum syarak. Baik, dan hukum akal itu setengah daripada mustahil aradi. Kalau hukum syarak putus,
ditinjau pada sudut janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Satu. Dan hukum akal itu, tapi kalau tinjau pada akal pula bagaimana? Orang kafir untuk masuk ke syurga tu boleh ke tak boleh? Setengah daripada mustahil aradi nama dia. Mustahil aradi maknanya apa dia? Mustahil itu pada asalnya harus, tetapi telah ditentukan oleh Allah, maka dia menjadi mustahil aradi. Contohnya mana? Contohnya katakan ya, si fulan itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni matinya kafir ke mukmin? Kafir. Sebelum Abu Jahal turun ke dunia, Abu Jahal tu boleh tak Allah jadikan dia sebagai pengikut setia Nabi SAW? Boleh. Boleh tak Allah jadikan dia kafir? Boleh. Tapi yang terjadi, dia kafir ke mukmin? Dia kafir. Jadi mukminnya Abu Jahal itu mustahil aradi. Karena telah Allah tetapkan dia kafir, maka sebaliknya itu menjadi mustahil. Tapi mustahilnya itu kerana aradi, sebab yang mendatang, bukan hakikatnya dia mustahil. Baik. Sebelum kita diciptakan sebagai lelaki ni, kita di alam roh lagi, katakan sebelum di alam roh lagi, tak ada apa yang wujud. Yang ada pada ketika itu cuma Allah berserta dengan sifat-sifatnya. Ketika itu dalam ilmu Allah Ta'ala bagaimana? Kita akan dijadikan sebagai sipulan. Dalam kudrat Allah Ta'ala bagaimana? Itu ta'alluq saluhi qadim nama dia. Pada saluhi qadim, manusia itu boleh menjadi laki-laki, Allah Ta'ala kalau mengkehendaki, dan boleh menjadi perempuan. Bagaimana iradah? Iradah telah menentukan sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala. Tapi pada kudrat boleh menerima kedua-duanya sekali. Tetapi bila saat Allah menentukan kita ini laki-laki, maka perempuannya menjadi mustahil, dipanggil mustahil aradi. Bukan benda itu mustahil pada hakikat, tapi disebabkan ada faktor-faktor yang lain, karena terkait dengan kehendak Allah Ta'ala, maka ditentukan kita sebagai seorang laki-laki. Maka perempuannya kita itu adalah mustahil. Mustahil yang macam mana? Tak boleh ke Allah jadikan kita perempuan? Boleh. Tapi Allah dah menentukan laki-laki, maka perempuannya kita dipanggil mustahil yang aradi. Mustahil yang mendatang, maknanya mustahil dengan sebab-sebab yang mendatang, karena ada sebab yang lain. Baik. Karena ada benda-benda yang dipanggil dia perkara yang saling berlawan-lawanan. Perkara yang saling berlawan-lawanan dipanggil al-mumkinatul mutaqabilat, iaitu benda-benda mungkin yang saling berlawanan antara satu sama lain. Kalau Allah menetapkan satu, maka lawannya menjadi mustahil. Mustahil lawannya itu bukan mustahil yang hakiki, dipanggil mustahil yang aradi, karena Allah yang menjadikan dia sebaliknya. Maka walaupun yang satu lagi juga boleh Allah jadikan, tapi Allah tak jadikan, maka menjadi mustahil aradi dia. Contoh lain, seperti seorang yang sampailah dia meninggal dunia tak ada anak. Ada anaknya, bagi dia tu adalah mustahil aradi, kerana Allah mengkehendaki dia tak ada anak. Baik, bagi mustahil aradi. Sedangkan Allah boleh menjadikan anak bagi orang itu, ataupun tidak menjadikan anak bagi orang itu. Kalau anak bagi Allah itu mustahil aradi ke mustahil yang hakiki? Mustahil hakiki. Sebab ada anak bagi Allah itu takkan terjadi sama sekali. Itu dipanggil mustahil yang hakiki. Bagi orang yang tak ada anak sampai meninggal dia tak ada anak, itu mustahil apa tu? Mustahil yang aradi. Karena Allah boleh menjadikan anak dia, tapi Allah menentukan dia tidak mempunyai anak. Baik. Maka hukum akal itu, ya, bila hukumkan mustahil dengan jalan akal, setengah daripada mustahil aradi berkaitan dengan orang kafir masuk ke dalam syurga. Baik. Maka telah tersebut bahawasanya mustahil yang aradi itu
tiada menegahkan ta'alluq kudrat iradat atas demikian itu pada hukum akal. Baik. Maka telah tersebut, maknanya telah pun dinyatakan oleh para alim ulama kita, daripada orang yang jempol ilmunya, hebat ilmunya, ilmu usuluddin, mereka mengatakan bahawasanya mustahil yang aradi itu, mustahil yang mendatang, bukan hakikat sebenarnya dia mustahil. Mustahil dengan faktor-faktor yang lain, itu mustahil aradi, ya. Tiada menegahkan ta'alluq sifat kudrat pada menjadikannya atau mentiadakannya, dan sifat iradat pada menentukannya, kerana ada dua benda, iaitu dipanggil al-mumkinatul mutaqabilat. Ini sampai bab iradat nanti baru kita akan bahaskan berkaitan dengan ta'alluq sifat iradat. Baik, dah kita sebut dulu bahasanya ta'alluq sifat iradat pada menentukan salah satu daripada 6 perkara yang saling berlawanan antara satu sama lain. Contoh, ambil satu sahaja, tinggi dan rendah. Tinggi rendah itu dua benda yang tidak boleh menyatu dalam satu benda. Dialah tinggi dan dialah rendah, itu mustahil. Dialah lelaki, dialah perempuan, itu mustahil juga. Dialah yang sedang mengajar ni, dialah yang masa sekarang ni sedang membeli belah di Keep Mall, itu mustahil. Dia kalau tentu satu tempat ternafi tempat yang lain pada saat yang sama, saat yang selanjutnya boleh terjadi. Nah, saat yang sama ni, sekarang ni pukul berapa ni? Sekarang kata 8.30, 1 minit, 1 saat. Pada 1 saat tadi, kalau dia di sini, maka mustahil di tempat yang lain. Baik. Jadi itu dipanggil mumkinat mutaqabilah, iaitu perkara mungkin yang saling berlawanan. Maka iradat dia boleh menentukan salah satu. Ta'alluq kudrat, mengadakan dan meniadakan, boleh, sebelum sampai kepada kita kata ta'alluq tanjizi hadis. Dan ketika perkara itu menjadi perkara baharu yang secara realiti Allah menciptakan dia. Setelah ditentukan dia itu laki-laki, maka mustahil menjadi dia perempuan. Kalau mustahil itu mustahil apa jadi perempuan nama dia? Mustahil aradi nama dia. Tetapi tiada menegahkan ta'alluq kudrat iradat atas demikian itu pada menurut, maknanya menurut hukum akal. Takkan, maknanya boleh terjadi sebaliknya. Kalau Allah mengkehendakinya, dan pada masa yang sama juga pada pengetahuan Allah dia demikian, maka sebaliknya adalah mustahil. Allah mengkehendaki si fulan itu perempuan, dalam ilmu Allah juga mengatakan dia perempuan, maka kudrat menjadikan dia seorang perempuan, sekalipun dia boleh menjadikan seorang laki-laki. Kerana setiap daripada kudrah, iradah dan sifat ilmu, ketiga-tiganya itu adalah selari dan tidak akan berubah sama sekali. Kerana itu apabila ta'alluq tanjizi yang hadis, maka terjadilah kita kata dahulu, iaitu qada dan qadar, yang dipanggil dengan nama takdir. Jadi kalau saat yang itu tak mungkin berubah, kemungkinan saat yang kedua boleh jadi berubah. Baik, itu dia kata itu mustahil aradi pada masa itu. Pada masa hidupnya Abu Jahal sampai dia mati, dia tak beriman, maka beriman itu adalah mustahil. Tapi jiran kita yang masih hidup, katakan dia kafir, boleh tak menjadi orang Islam? Boleh, kalau Allah mengkehendakinya. Tapi saat ini, pada masa jam 8.30, 1 minit, 1 saat tadi, dia masih kafir lagi. Maka berimannya tadi pada saat itu mustahil aradi. Tapi saatnya akan datang
boleh jadi, kerana sekarang masih dipanggil tanjizi qadim. Kalau nak masuk saat dia nak Islam sekalipun, ada ta'alluq qabdah. Bila Islamnya dia tanjizi hadis. Semuanya itu sudah maklum dalam ilmu Allah. Baik. Kemudian dia kata tiada menegahkan ta'alluq qudrat dan iradat. Baik. Atas demikian itu pada yakni menurut hukum akal, maka engkau fikirlah perkataan ini. Ta'ammul dia kata, fikirkan. Kita pun dah malas nak mikir dah. Ponek mikir dah. Lama dah mikir 3-4 tahun dah, tapi tak faham juga. Tak faham tu bukan kita. La wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Kita nak pandang yang mana? Nak pandang kita ke pandang Tuhan? Nah, kalau kita pandang Tuhan, baru kita nampak semua datang daripada Dia. Nah, kalau kita nampak kita lah jadi Tuhan. Ada. Karena kita yang menentukan segala-galanya, bukan Allah Ta'ala. Padahal idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, innallaha ala kulli syai'in qadir. La ma asaba min musibatin illa biiznillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Banyak ayat Al-Quran lagi menyebutkan bahawa ketentuan itu daripada Allah. Bagaimana ketentuan terjadi? Itu setiap ketentuan sudah diketahui oleh Allah. Dan kehendak Allah tadi adalah selaras dengan ilmu Allah. Dan kehendak Allah tadi direalisasikan dengan sifat kudrat Allah. Maka kalau terjadi dipanggil takdir. Jadi kalau kita salahkan takdir kita tu, kita salahkan siapa sebenarnya? Salahkan kudrat dia lah, salahkan iradat dia lah, salahkan ilmu dia lah. Automatik tiga-tiga sifat ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan ada pada zat Allah. Jadi akhirnya salah siapa? Salah Allah Ta'ala lah. Habis kita tengok siapa? Kita tengok Tuhan. Sebab tu dia kata kalau tengok Tuhan, baguslah, kita ni hamba dia. Kalau kita tengok kita pula jadi Tuhan. Itu kata orang tasawuf, dia lebih halus dia punya tauhid dia. Kita tauhid tak apa nak halus. Sebab tu dia kata sini, fikirlah, engkau fikirlah. Dia kata fikir dalam fikir dah. Maka engkau fikirlah perkataan ini. Makna apa tu? Pegang elok-elok. Pegang elok-elok, pegang kemas-kemas, ya. Ini benda nak bawa mati. Baik. Supaya jangan jatuh kamu kepada akidah yang sesat. Banyak sebab menjadi sesat dan banyak akibat daripada sesat. Akibat daripada sesat yang itulah akhirnya membawa kepada syirik. Sama ada syirik itu yang khafi atau syirik yang jali. Syirik yang jali terang-terang menyembah selain daripada Allah. Nah, kalau syirik yang khafi itu tak sedar bahawa dia menisbah diri sebagai Tuhan pula. Baik. Secara tak sedar. Tapi dia habis dengan kita solat kita mengucap habis dia, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, dah kita syahadah balik. Tapi orang tak perasan syirik yang khafi. Dia kata apalah syirik khafi je pun. Syirik khafi pun nama syirik, tuan-tuan. Tak, kita sebut dululah. Kita bukan makan apa pun, tak cicak je. Tapi tahi kan? Dia kata tak banyak pun kita makan secolek itik ayam tu. Lainlah kalau makan banyak, tak kira lah namanya tahi. Letak dalam gulai pun gulai jadi haram dimakan. Baik. Dan kata setengah orang Mu'tazilah, maknanya dan kata setengah, sebahagian, bukan semua
orang Mu'tazilah, orang yang berpahaman Mu'tazilah, pengasasnya Wasil bin Atha. Bila dia kena halau i'tazil, kamu jauhkan daripada majlis aku ini. Kerana banyak sangat dia menjawab cakap Hasan al-Basri. Maka keluarnya dia tadi panggil orang Mu'tazilah, orang Mu'tazil, orang mengasing diri. Maka tak di situ dipanggil taklil mubalaghah. Bersangatan dia mengasingkan diri, maka dipanggillah dia Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah tu kata bahawasanya kudrat iradat itu ta'alluq ia kepada muhal. Muhal tu makna apa? Mustahil. Muhal bagi Allah Ta'ala, maknanya benda mustahil yang ada pada Allah Ta'ala itu dia kata tidak mustahil. Tidak mustahil kalau kita kaitkan dengan kudrat iradat Allah. Contoh, seperti syarikul bari, seperti sekutu bagi Allah Ta'ala itu tidaklah mustahil kalau Allah hendak jadikan dia. Kalau Allah nak menjadikan satu Tuhan yang lain yang sehebat Allah Ta'ala, maka boleh, kata orang Mu'tazilah. Dan demikian itu kata Ibnu Hazmin. Itu pula ada lagi dia kata orang berpendapat demikian, sebab bahawasanya Allah Ta'ala itu kuasa menjadikan dia anak. Kata Ibnu Hazmin pula, Allah tu boleh, kalau orang tanya dia, boleh tak Allah Ta'ala menjadikan anak dia dengan kudrat dia, dengan kuasa yang dia ada, boleh atau tidak? Kata dia, boleh. Orang Mu'tazilah pula kata mustahil bagi Allah, seperti mana sekutu dia. Boleh atau tidak dia ciptakan? Boleh. Itu kata Mu'tazilah. Dia tak tahu yang cakapnya tadi menyebabkan mengubah status mustahil kepada harus. Baik, dia kata kalau begitu, jikalau tiada kuasa, maka lazimlah lemah Allah Ta'ala. Dia kata kalau Allah tidak boleh menjadikan anak dia, lemahlah Allah Ta'ala tu. Tu kata mereka. Itu bukan pada babnya, bukan pada ruang lingkupnya. Seperti kita kata gajah tu kuat, kalau suruh dia kait baju, dia boleh ke? Tak boleh. Banyak pokok kelapa boleh. Dia kata apa binatang yang kuat? Kita kata gajah. Boleh tak dia naik tangga? Kata mana boleh? Tak kuat. Kerana tak boleh naik tangga, tak kuat, tuan-tuan. Cuba tolak dia tengok. Dia kata sebab apa? Itu bukan ta'aluk seekor gajah untuk membuktikan kekuatannya. Naik tangga, kait baju, apa lagi? Siang ikan, itu bukan. Tidak mengatakan dia lemah. Dia tetap kuat, kerana itu bukan ta'aluk kudrat seekor gajah. Demikian. Kalau kita kata Allah Ta'ala boleh menjadikan sekutunya, itu tidak dikatakan Allah itu sifat kudrah, bahkan itu lemah pula, kerana sudah menukarkan hakikat mustahil menjadi harus, dan tidak lagi perkara itu mustahil. Baik, makanya kita akan beriktikad Allah boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5. Baik, sebab harus Allah Ta'ala menjadikan Tuhan yang lain selain daripada dirinya yang sudah sedia wujud. Baik. Kemudian dia kata, katanya itu amat sesat. Katanya apa? Kata orang Mu'tazilah dan kata Ibnu Hazmin tu amat sesat, kerana bahawasanya muhal itu tiada menerima ta'aluk kudrat dan iradat. Maknanya dia mustahil, maka tidak menerima ta'aluk kudrat dan iradat. Maka betapa makna bagaimana? Maka betapa yakni bagaimana menjadi lemah Allah Ta'ala, maka tidak boleh dikatakan sebagai lemah sama sekali. Syahadan kata setengah ulama usuluddin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.